once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita menyambung bacaan kita pada muka surat yang ke-97. Tajuk yang baru, bab ma ja'ah la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kita masuk kepada tajuk yang baru daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, jangan kembali sekalian kamu kemudian daripada kematian aku menjadi kafir, memancung setengah kamu akan leher setengah yang lain. Kita akan membaca satu hadis Nabi, satu hadis sahih daripada Rasulullah yang Rasulullah pesan pada kita. Jangan jadi selepas aku mati kamu saling berpancung-pancungan, saling berbunuh-bunuhan selepas kematian Rasulullah. Ketahuilah wahai saudaraku, telah berlaku di antara orang-orang Arab dan lain-lainnya berbunuh-bunuhan selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya pembunuhan sesama orang Islam itu tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Zaman Nabi ini tak pernah bergaduh, tak pernah berbunuh, tak pernah berperang sama-sama Islam. Tetapi bila Nabi wafat, maka berlakulah peperangan itu. Start daripada zaman Sayyidina Abu Bakar sampailah zaman hari ini, umat Islam sesama Islam bergaduh. Malah bergaduhnya sampai satu tahap berperang-perang dan berbunuh-bunuhan. Setengahnya berbunuh-bunuhan orang Arab sama-sama Arab, kerana kembali mereka itu menjadi kafir murtad, sebagaimana yang murtadnya orang Arab yang masyhur selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, maka ramailah orang-orang Arab Islam pada masa itu yang murtad, kerana mereka beriman hanya apabila Nabi Muhammad masih ada. Bila Nabi sudah tidak ada, bila Nabi sudah wafat, maka mereka kata tidak ada lagi ketaatan, tidak ada lagi untuk kita taat sebab Nabi dah wafat. Maka mereka pun murtad. Dan murtadnya kerana ada setengahnya tidak mau membayar zakat, ada setengahnya murtad kerana keluar daripada Islam dan kembali kepada agama kafir. Jadi macam-macam jenis murtad. Maka murtad itu telah diselesaikan masalah murtad oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dengan kerana murtad mereka itu, diperintah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalifah Rasulullah, memerangi mereka hingga habis mereka mati diperangi oleh muslimin, dan ada tinggal baki-bakinya kembali memeluk agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pernah pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam mimpi Rasulullah itu, Rasulullah ditunjukkan Abu Bakar memegang satu baldi, dan baldi itu Abu Bakar masukkan dalam sebuah perigi. Bila Abu Bakar mengangkat baldi daripada perigi tadi, keluar daripada perigi, daripada baldi tadi bocor yang banyak, air yang banyak bocor. Kemudian Rasulullah bermimpi pula, dilihatnya Sayyidina Abu Bakar memegang satu baldi,
dimasukkan ke dalam perigi, dan bila baldi itu diangkat oleh Saidina Umar, baldinya makin besar. Baldinya lebih besar daripada baldi yang mula-mula dimasukkan. Jadi Nabi tak cerita apa maksud baldi-baldi ni. Bila Rasulullah dah wafat, bila datang zaman Abu Bakar, bila datang zaman Saidina Umar, barulah sahabat-sahabat dapat tahu maksud ataupun takbir mimpi Rasulullah itu. Maksudnya ialah Abu Bakar bila dia masukkan perigi baldi dalam perigi, dan bila diangkat baldi itu keluarnya air bocor daripada baldinya, menunjukkan bahawa di zaman Saidina Abu Bakar ramai orang yang keluar daripada Islam, ramai orang yang keluar dengan murtad. Tetapi apabila Saidina Umar menjadi khalifah, diletakkan satu baldi, dan di baldi yang diangkat tu pula lagi besar daripada ketika diletakkan, menunjukkan bahawa di zaman Umar memerintah, umat Islam makin berkembang, negara Islam makin luas, orang makin ramai menyertai agama Islam. Itu maksud mimpi ini, tuan-tuan. Jadi mimpi Rasulullah ini adalah salah satu daripada 46 tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian ni ada 46 tanda kenabian. Salah satu tanda-tanda kenabian ialah mimpi adalah benar bagi para rasul dan para nabi. Mimpi mereka ni benar, tak ada tipu-tipu, tak ada main-main macam kita ni. Dan Nabi kata di akhir zaman mimpi orang yang beriman, mimpinya juga benar ataupun hampir-hampir benar. Nabi kata semakin orang itu benar, semakin orang itu sedik, semakin orang itu tak pernah berbohong, semakin itulah mimpinya makin benar. Ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, orang Islam ni mimpi dia jadi betul, mimpi dia jadi benar. Semakin benar dia dengan Allah, semakin benar dia dengan orang, maka semakin benarlah mimpinya. Kalau dia tak pernah bohong dengan orang, mulutnya tak pernah menipu, maka mimpinya juga tidak pernah berbohong dan tidak pernah menipu kita. Baik, balik kepada murtad di zaman Saidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka orang yang ditugaskan untuk memerangi golongan-golongan murtad ini, saya sebutkan tadi, golongan murtad yang pertama berlaku kerana tidak mahu mengikut Islam lagi atas alasan Nabi dah wafat. Yang kedua, murtad berlaku kerana keengganan membayar zakat. Yang ketiga, murtad berlaku kerana wujudnya nabi-nabi palsu. Dan nabi palsu yang paling terkenal pada masa itu bernama Musallamatul Kazzab, dan seorang lagi bernama daripada Iraq, seorang perempuan yang bernama As-Sajjah. Satu perempuan mendakwa dia adalah nabi daripada Iraq, dan satu lagi daripada Bani Thaqif, iaitu Musalmah yang penipu, ataupun kita sebut Musalmah Al-Kazzab, Musallamatul Kazzab. Jadi dua orang ni mengaku menjadi nabi, dan pengikutnya ramai pula. Apabila bertemu Musalmah dan As-Sajjah ini, kedua-dua nabi palsu ni bertemu dan mereka ni berkahwin. Jatuh cinta nabi-nabi ini. Jadi berkahwin di antara nabi palsu Sajjah dengan nabi palsu Musalmah, sebelum mereka itu dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Yang ditugaskan memerangi mereka ini ialah panglima-panglima Islam diketuai oleh Khalid ibn Walid, dan mereka mati. Musalmah mati dibunuh dan As-Sajjah mati dibunuh. Maksud dibunuh ni ialah mereka ni nak dibawa balik ke Madinah. Bila nak dibawa balik ke Madinah, mereka diikat semua ni, nak ditawan, nak bawa balik, berehat di satu tempat sementara nak tunggu siang. Jadi duduk di dalam kemah ni. Bila duduk dalam kemah, cuaca sejuk, tentera Islam seorang datang tanya pada Khalid ibn Walid. Katanya, wahai tuan, tawanan kita dua orang nabi palsu tu kesejukan, apa kita nak buat? Mereka itu kesejukan, apa nak buat? Kata Khalid, habis itu kamu panaskanlah mereka. Jadi tentera ni salah faham, maksud panaskan mereka tu dibakarnya. Jadi dibakarnya kemah tu, mampus dua orang tu. Jadi itu cara kematian mereka ni. Salah faham menyebabkan saya mati dua orang. Jadi mati saja nabi palsu ni, habislah pengikut-pengikut dua orang ni, tuan-tuan.
Itu pembunuhan sama-sama Islam yang berlaku awal-awal sekali di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan maksud mimpi Nabi tadi ialah di zaman itu Islam berkurangan orangnya kerana yang 3 faktor yang saya sebutkan tadi. Dan setengahnya orang Arab itu berpancung-pancungan sesama Islam dengan sebab berselisihan ijtihad. Sahabat-sahabat Nabi dikategorikan sebagai ulama-ulama yang boleh berijtihad. Sebab itu Abu Bakar berijtihad, Umar berijtihad, semua berijtihad, dan mereka memang layak berijtihad sebab dipanggil sebagai Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar berijtihad di dalam bab nak mengumpulkan Al-Quran, sebab sebelum itu Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu naskah, dalam satu buku macam kita, maka ijtihadnya dipakai. Umar Al-Khattab berijtihad untuk membesarkan Masjidil Haram, kerana sebelum Rasulullah, selepas Rasulullah, Abu Bakar tidak mengisytiharkan, tidak membesarkan Masjidil Haram. Pembesaran yang pertama dibuat oleh Umar. Maka ijtihadnya membesarkan itu diluluskan sebab dia memang layak untuk berijtihad. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebelum Abu Bakar wafat, dia menamakan Umar sebagai penggantinya. Kalau aku mati, lantik Umar sebagai pengganti. Sedangkan sebelum itu Nabi tidak pernah menamakan pengganti Nabi. Masa Nabi sakit, Nabi tak pernah pun umum lantik siapa-siapa jadi ganti, jadi khalifah, tidak. Nabi tak pernah sebut Umar, Nabi tak pernah kata Abu Bakar, Nabi tak pernah tunjuk orang itu orang ini. Nabi bila mati meninggalkan sahabat-sahabat sendiri melantik siapa pengganti ketua orang Islam. Tetapi di zaman Abu Bakar sebelum dia wafat, dia lantik Umar. Jadi Abu Bakar berijtihad pada masa itu. Jadi ini yang dikatakan golongan-golongan Khulafa Ar-Rasyidin ini ialah golongan yang layak berijtihad sebab mereka adalah orang-orang yang alim, yang dididik secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Sayyidina Umar, beliau melaksanakan ibadat tarawih 20 rakaat secara berjemaah. Sebelum itu tidak pernah dikerjakan berjemaah. Abu Bakar tidak mengerjakan tarawih berjemaah dan Rasulullah juga tidak mengerjakan tarawih berjemaah. Tetapi bila datang Sayyidina Umar, dia buat berjemaah. Sayyidina Uthman ibnu Affan berijtihad di zaman dia, membuatkan 2 kali Jumaat, 2 kali azan Jumaat. Zaman Nabi cuma ada sekali azan. Bila datang zaman Uthman, dia buat 2 kali. Dan sah ijtihadnya sampai sekarang. Dan sampai hari kiamat ijtihadnya. Dan orang yang mula-mula membesarkan Masjid Nabawi ialah Uthman ibnu Affan. Sahabat-sahabat lain tak nak, tak mau, tak bersetuju dengan pembesaran itu, kerana katanya Nabi tak pernah membesarkan Masjid Nabawi. Nabi tak pernah membesarkan Masjid Nabawi. Tiba-tiba Uthman kata kita kena besarkan masjid ini. Maka dia berijtihad boleh dibesarkan Masjid Nabawi, dan sekarang Masjid Nabawi pun besar. Yang mula-mula membesarkan Masjidil Haram Umar Al-Khattab. Yang mula-mula membesarkan Masjid Nabawi ialah Uthman ibnu Affan. Dan beliaulah yang membanyakkan Al-Quran dan diedar ke seluruh dunia. Dan Al-Quran yang ditulis, yang diarahkan oleh Uthman dipanggil sebagai Al-Quran Pesan Uthmani. Begitu juga ijtihadnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mereka ini adalah sahabat-sahabat utama dan mereka layak berijtihad. Begitu juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ipar kepada Rasulullah, merupakan salah seorang daripada penulis-penulis wahyu, orang yang mendapat didikan direct daripada Nabi, dan dia juga berijtihad. Maka berijtihad 2 orang ni tak sama ijtihad, iaitu Sayyidina Ali berijtihad lain, Sayyidina Muawiyah berijtihad lain. Maka berperanglah di antara pengikut Sayyidina Ali dengan pengikut Sayyidina Muawiyah, mengakibatkan 70,000 orang mati dalam peperangan yang melibatkan kedua-dua orang sahabat Nabi ini. Sebagaimana yang berlaku di antara tentera baginda Ali radhiyallahu anhu dan baginda Muawiyah bin Abi Sufyan, berpancung-pancungan selama seramai 70,000 mati. Selepas berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali pula berperang dengan isteri Rasulullah, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, dalam peperangan Siffin atau peperangan Jamal. Dan 70,000 juga tentera Islam mati. Jadi jumlah 2 peperangan itu
mengorbankan hampir 140,000 tentera Islam. Ini yang Nabi sebut fitnah yang besar yang berlaku selepas kematian Rasulullah, berlaku di zaman itu. Sehinggalah 2 orang ahli syurga pun mati dalam peperangan Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Zubair Al-Awwam, ya, Zubair Al-Awwam mati, Abu Talhah pun mati. 2 orang sahabat ni ahli syurga, dua-dua pun mati dibunuh oleh orang Islam dalam peperangan Siffin itu. Jadi Rasulullah dah sebut kepada kita tentang peperangan ini yang berlaku selepas Nabi wafat. Maka adapun muslimin lain daripada Arab berperang-perangan sama-sama Islam sebab dunia dan sebab berebut-rebut kebesaran. Sahabat-sahabat Nabi berperang kerana ijtihad. Ada sahabat Nabi berperang kerana murtad. Ada sahabat Nabi berperang pasal Nabi palsu. Ada sahabat Nabi berperang kerana orang keluar daripada Islam. Tetapi kata dia, lain daripada itu, orang Islam berperang kerana dunia, kerana minyak, berebut. Daripada dulu sampai sekarang berebut telaga minyak, berperang sama-sama Islam. Ataupun berebut kebesaran kerana jawatan, kerana politik, kerana pemerintahan. Jadi sebab itulah orang Islam bergaduh pula. Sahabat Nabi berperang dulu kerana ijtihad. Kalau Sayyidina Ali berijtihad, ijtihadnya betul. Kalau Muawiyah pun berijtihad, ijtihadnya betul. Sebab kedua-duanya ini adalah sahabat. Kalau yang ini pun salah, dia dapat 1 pahala. Kalau ijtihad yang ini betul, dia dapat 2 pahala. Kedua-duanya adalah betul. Maka bila berlaku peperangan kedua-duanya betul, kita tak tahu siapa yang salah. Jadi tak salah kita kata Muawiyah salah atau Ali betul, atau Ali salah Muawiyah betul. Kedua-duanya betul, masing-masing berperang atas jalan ijtihad masing-masing. Hukumnya sah, lantaklah dia berperang. Jangan tuan-tuan duk kata pula Ali salah, Muawiyah betul, atau Muawiyah salah, Ali betul. Dalam bab ni kita tak tahu siapa yang salah, siapa yang betul. Yang kita kena faham, kedua-duanya ialah sahabat Nabi, kedua-duanya adalah layak berijtihad. Ijtihadnya kata, Ali kata wajib aku pertahankan kerajaan aku, Muawiyah kata wajib dijatuhkan kerajaan Ali. Maka seorang mempertahankan kerajaan, seorang nak menjatuhkan kerajaan, yang kedua-duanya layak berijtihad. Maka berperanglah mereka ini. Lantaklah tuan-tuan, benda dah berlaku pun, jangan tuan-tuan kata A salah, B salah. Lain daripada itu, kata pengarang kitab ini, umat Islam berperang kerana dunia. Dunia tu apa? Tak kira lah Iran dan Iraq bergaduh kerana minyak, Iraq dan Kuwait bergaduh kerana minyak, kerana kuasa, kerana sempadan negara, ya, kerana harta. Ini yang umat Islam berperang. Maka sebelum wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah diberinya jaga supaya ingat-ingat muslimin akan pesan Nabi. Sabda Nabi, an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang merupakan juga sepupu Nabi Muhammad, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, di antara kanak-kanak yang paling awal memeluk agama Islam. Kita selalu ingat Sayyidina Ali saja yang peluk Islam awal. Abdullah bin Abbas juga memeluk Islam awal. Dan doa yang sangat terkenal yang diucapkan Nabi kepada Ibnu Abbas ialah Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Masa tu dia masih budak lagi. Nabi pegang kepalanya, Nabi baca doa kepadanya. Nabi kata, Allahumma, wahai Tuhan, faqihhu fiddin, berikan dia kepahaman tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan berikan dia kepandaian di dalam bidang tafsiran. Jadi tuan-tuan yang mana nak ziarah budak-budak ke, nak tengok anak-anak ke, nak doa pada anak-anak sendiri ke, bacalah doa yang Nabi baca kepada Ibnu Abbas, iaitu Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa yang Nabi baca.
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya Nabi bersabda dalam satu khutbahnya, pada masa ia berdiri di atas untanya, berdiri di Jamratul Aqabah di Mina, kerana mengerjakan haji hajjatul wada', dan orang-orang beribu-ribu berada di kelilingnya. Berkhutbahlah ia akan khutbah yang sangat panjang. Ya, bila Nabi buat haji perpisahan, ada yang kata hampir 100,000 orang yang mengikut Nabi dalam haji yang terakhir itu. Nabi duduk di atas untanya, dan unta Nabi bernama Qashwa. Ya, bernama Qashwa. Ada orang ubah nama anak dia Qashwa. Eloklah unta Nabi. Ya, eloklah unta yang masuk syurga. Tak apa, buh pi lah, tak salah apa. Ya, ada orang buah nama rimau, kita tak marah pun. Tiger Wood, rimau juga. Ya, jadi dia buah nama Qashwa ni sebab nama unta Rasulullah. Bubuhlah tuan-tuan. Baik, berdiri di Jamratul Aqabah di Mina, buat haji wada', orang ni berkeliling, beribu dengar. Tak payah pakai speaker, tak payah pakai mikrofon. Ini kelebihan Rasulullah. Duduk di atas untanya, jalan, cakap, boleh. Ada juga ulama yang macam ni, iaitu Abdul Qadir Jilani pun macam ni juga. Ramainya orang yang bercakap, kadang-kadang suaranya didengar untuk ramai orang, padahal masa itu tidak ada pembesar suara. Ini kelebihan-kelebihan manusia yang Allah Ta'ala bagi. Baik, kemudian katanya dalam satu khutbah yang sangat panjang, sebagai wasiat orang nak mati. Jadi sahabat-sahabat tengok panjangnya wasiat ni macam wasiat orang mati. Cakap banyak Nabi ni. Dan sesungguhnya pun telah wafat dia tak berapa lama, beberapa bulan selepas haji itu. Nabi pesan dalam khutbah yang panjang. Setengah daripada khutbahnya Nabi kata, jangan jadi kafir sekalian kamu selepas daripada mati aku dengan sebab murtad. Bila aku mati, jangan kamu jadi kafir sebab kamu murtad, tak mau ikut Nabi Muhammad, bantah Nabi Muhammad. Nabi pesan, jangan jadi murtad. Yang kedua, maka jika jadi kafir sekalian kamu, nescaya dipenggal oleh orang-orang Islam akan leher kamu bagi yang murtad. Ini satu hadis yang panjang yang tuan-tuan boleh buka dalam Sahih Bukhari. Hukum bagi orang murtad, hendaklah dipancung lehernya, dibunuh. Sebab ada orang yang kata undang-undang murtad tidak ada. Dia kata mana ada undang-undang murtad, hudud tak ada murtad. Ni kita baca hadis tentang orang yang murtad wajib dibunuh. Sebab dulu ada seorang penulis yang bernama Astora. Ya, Astora si harimau jadian ini mengatakan bahawa tidak ada undang-undang murtad. Sedangkan undang-undang murtad ada. Mana boleh tak ada? Dalam Quran ada disebut, dan dalam hadis pun ada disebut undang-undang murtad itu. Dan kata setengah ulama, harus maknanya begini, jangan kembali jadi kafir sekalian kamu selepas daripada wafatku, dengan sebab menghalalkan setengah kamu memenggal leher dan memerangi saudara kamu dengan bukan yang hak yang diizinkan oleh Allah. Ada juga ulama yang memberikan maksud hadis itu ialah jangan jadi kafir kamu dengan sebab kamu berbunuh sama Islam. Maksud yang pertama, jangan jadi murtad kamu, nanti kamu dipenggal orang. Maksud yang kedua, jangan jadi kafir kamu kalau bergaduh sama-sama Islam sampai berbunuh. Yang ketiga, kata setengah ulama, maknanya begini, jangan jadi sekalian kamu seperti perangai orang kafir selepas daripada wafatku, yakni tiada berbelah-belah kasihan sama-sama orang Islam dan tiada berambil peduli hak-hak mereka. Maka apabila jadi sekalian kamu seperti perangai kafir, nescaya berpancung-pancung leher kamu dengan setengahnya, maka jatuhlah kebinasaan antara kamu. Dan ada banyak lagi takwil-takwil, pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan hadis yang disebutkan tadi, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Muslim pada bab Abwabul Iman. Ya, dalam bab Syarah Muslim, Imam Nawawi sebut, ya, sahabat Nabi yang seorang ulama yang mati dalam keadaan bujang, Imam Nawawi ni, anak murid ya mazhab Syafi'i, dan dia mati dalam keadaan tak sempat kahwin. Belajar je hidupnya. Hidup dia, Imam Nawawi ni kerja dia belajar. Tak ada masa nak fikir. Lepas belajar, mengajar. Sibuk mengajar. Lepas mengajar, sibuk tulis kitab. Sampai tak teringat nak kahwin.
Bila orang tanya bila nak kahwin, baru dia teringat, lah aku tak kahwin lagi. Selalu sibuk sangat mengajar, terlalu sibuk sangat tulis kitab. Kita dalam keadaan sibuk mengajar pun teringat kahwin. Itu beza dengan kita lah. Mati tak ada sampai umur 40. Cukup muda lagi mati dah. Tapi kitabnya sampai sekarang. Walaupun umurnya pendek, tapi pahalanya panjang. Maka semua keterangan yang tersebut telah berlaku pada zaman Nabi kita, zaman kita ini. Dan kata Abu Isa, hadis ini ialah hadis sahih. Sampai sekarang tuan-tuan, berperang umat Islam tak habis-habis. Syiah dengan Sunni, Hamas dengan Fatah. Di Afghanistan Islam sama Islam gaduh. Di Iraq bom sama bom. Di Pakistan pun begitu. Ya, di Palestin yang sepatutnya musuhnya Israel, tapi dah berperang sama-sama Muslim. Di Iraq itu sepatutnya musuhnya Amerika, tapi dibomnya sama-sama Islam. Dah jadi terbalik semua. Umat Islam hari ini tidak mengenal siapa musuh yang sebenarnya. Kadang-kadang musuh dianggap sebagai kawan, sebaliknya orang Islam itu dianggap sebagai musuh. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bab yang kedua, bab ma jaa takuna fitnatul qa'id fiha khairun minal qa'im. Bab yang datang ia pada menyatakan satu fitnah orang yang duduk pada masanya itu lebih baik daripada berdiri. Bila berlaku satu-satu fitnah, Nabi kata duduk elok-elok. Al-qa'id, qa'id maknanya duduk. Kalau tempat duduk dipanggil sebagai maq'ad. Maq'ad macam tuan-tuan ni sekarang ni dipanggil sebagai tempat duduk. Maq'ad, tempat duduk. Nabi kata bila berlaku fitnah, duduk diam-diam. Al-qa'id, duduk diam. Tu saya campur apa? Itu lebih baik daripada minal qa'im, lebih baik daripada berdiri pi campur tangan. Bila jadi satu-satu fitnah, kata Nabi, duduk diam-diam. Tak usah buat apa, tak usah duduk menyampuk, tak usah duduk menyibuk. Duduk diam-diam. Itu lebih baik daripada berdiri pi masuk campur. Baik, kita baca hadisnya. Ketahuilah wahai saudaraku, setengah kata ulama. Berkata ulama, sah makna fitnah di sini ialah fitnah yang makhsus. Apa dia fitnah yang makhsus? Fitnah tuduh orang tanpa bukti, itu dipanggil fitnah makhsus. Tuduh orang tanpa bukti, itu fitnah yang khas. Dan sah juga makna fitnah lain daripada itu. Apa makna fitnah itu? Yang lain daripada fitnah khas. Berperang, bergaduh, bertengkar, itu fitnah lain. Fitnah ada dua. Satu fitnah khas, satu fitnah umum. Fitnah khas itu apa? Menuduh tanpa bukti. Kamu nampak ke? Aku tak nampak. Itu kamu kata pasal apa? Saja kata lah. Fitnah. Kamu tengok ke dia buat? Tak tengok. Orang cakap. Fitnah. Kamu tahu daripada mana? Saya agak-agak lah dia buat benda tu. Fitnah. Itu dipanggil fitnah khas. Macam mana kamu tahu dia solat duit tu? Kereta dia baru. Mana dia ada duit, tiba-tiba dia beli kereta. Mesti dia tikam nombor ekor punya. Itu nama dia fitnah. Kamu tak tahu menahu, kamu cakap. Yang kedua dipanggil fitnah umum. Apa dia fitnah? Fitnah yang pertama sekali bunuh, peperangan, pergaduhan, maksiat. Maksiat itu pun fitnah. Kalau tuan-tuan tengok benda maksiat, jangan campur. Jangan campur, pergi masuk sekali, pergi sekongkol sekali, jangan. Duduk diam-diam tempat di rumah. Jangan campur, jangan seronok, jangan setuju. Itu benda yang disebut sebagai fitnah. Baik, dua-duanya betul. Maksud hadis ini, sama ada fitnah ataupun fitnah umum, dua-dua betul. Jangan campur tangan. Kalau ada orang nak buat benda maksiat, jangan pergi sokong. Jangan pergi tepuk tangan seronok. Jangan jadi bangga. Pergi pasal kira rentang mengharap. Yang ini kena jelas. Benda fitnah itu. Baik, yang pertama. Dan dikehendaki dengan fitnah itu ialah berbunuh-bunuhan dan berpancung-pancungan dan berperang sama-sama Islam.
Yang pertama, maksud fitnah di sini ialah bila berlaku perbunuhan, peperangan sama-sama Islam, maka telah masyhur orang awal-awal fitnah berbunuh-bunuhan yang turun kepada umat Islam ialah fitnah terbunuhnya dan berperangnya selepas kematian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang disembelih oleh beberapa orang jahat yang datang daripada negeri Mesir, seperti yang kita sebutkan pada awal-awal juzuk yang ke-15. Kita telah membaca tentang kisah kematian Utsman. Abu Bakar wafat 63 umurnya, Umar 63, Ali 63, Rasulullah juga 63 tahun. Tetapi seorang sahabat yang umurnya panjang 80 lebih, Utsman ibnu Affan, dia mati pada usia 80-an. Dan dia mati ketika itu sedang membaca Al-Quran di tingkat atas rumahnya. Di bawahnya sahabat-sahabat Nabi membuat kepungan. Ali dan dua anaknya Hasan dan Husain menjadi pengawal di rumah Sayyidina Utsman. Orang tak boleh masuk untuk bunuh dia, tetapi orang boleh masuk melalui jiran-jiran rumah Sayyidina Utsman. Dia masuknya melalui serambi rumah Sayyidina Utsman. Yang orang duduk berjaga di bawah, mereka naik ke bumbung rumah. Ketika itu Utsman sedang membaca Al-Quran, dan dibunuhnya Utsman ketika sedang baca Quran. Dan turut sama ialah isterinya, iaitu yang bernama Na'ilah, yang putus ke segala jarinya kerana menahan libasan-libasan pedang daripada terkena badan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ini adalah pembunuhan umat Islam, sesama Islam, yang pertama sekali dalam dunia. Sebelum itu Sayyidina Umar mati dibunuh oleh orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam yang membunuhnya. Sebab itu Sayyidina Umar bila dia tanya pada sahabat dia selepas dia kena tikam, dia tanya, siapa yang bunuh aku? Kata sahabat, bukan orang Islam. Sayyidina Umar angkat tangan, syukur, alhamdulillah, bukan orang Islam bunuh aku. Bayangkan tuan-tuan, bukan orang Islam yang bunuh aku, dia bersyukur, alhamdulillah. Selepas itu naik Sayyidina Utsman, dan dia mati dibunuh oleh orang Islam yang datang daripada negeri Mesir. Baik. Selepas itu naik Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila naik Sayyidina Ali, bermulalah haru birunya umat Islam, kerana desakan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah kata, ya, Siti Aisyah kata, pelantikan Sayyidina Ali tidak sah. Masa itu Siti Aisyah sedang berada di Mekah. Orang beritahu dekat Aisyah, Ali naik jawatan khalifah tanpa melalui prosedur-prosedur yang tertentu. Aisyah kata, baik, kita turunkan Sayyidina Ali. Maka nak turunkan Sayyidina Ali, keadaan umat Islam tak stabil pada masa itu. Sayyidina Ali kena pertahankan kerajaan Islam. Maka berperang Sayyidina Aisyah dengan Ali karamallahu wajhah yang saya sebutkan tadi. Kemudian dikepung Sayyidina Aisyah di atas untanya, dan bila dikepung Siti Aisyah, maka peperangan pun berakhir. Tapi dalam nak berakhir itu 70,000 juga lah orang mati. Kemudian bila dah selesai masalah Aisyah, Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam pula tak puas hati dengan Ali, kerana dia suruh siasat siapa bunuh Utsman. Sayyidina Utsman dengan Muawiyah ni kena bau-bau bacang, adik-beradik. Kena adik-beradik, saudara mara, berah sepupu gitu. Sayyidina Ali kata, aku baru selesai perang, umat Islam tak stabil lagi, macam mana aku nak siasat? Sabar sat dulu. Sayyidina Utsman suruh siasat, Sayyidina Muawiyah suruh siasat siapa bunuh Utsman. Ali kata, bukan dia tak nak siasat, kawan tak selesa lagi, perang tak habis lagi. Tiba-tiba Muawiyah suruh Ali siasat. Ali kata, sabarlah. Akhirnya Muawiyah kata, kamu ni macam sokong orang yang bunuh dia ya. Maka berijtihadlah, hendaklah dijatuhkan Ali, sebab tak nak siasat pembunuhan Utsman. Ali kata, kena pertahankan juga kerajaan ini. Maka berperang lagi sekali. Puncanya apa? Puncanya pembunuhan Utsman ibnu Affan. Sampai sekarang orang tak tahu siapa yang bunuh Utsman. Ada yang kata Khawarij, ada yang kata ini, ada yang kata ni. Lantaklah tuan-tuan, siapa pun dia mati dah.
Akibat daripada kematian itulah beratus ribu umat Islam terbunuh. Ya, hanya kerana cok mohor. Cok mohor itu. Bila orang tanya kepada Osman, inikah cok mohor kamu? Ya. Ini tanda kerajaan kamu? Ya. Osman kata. Kenapa surah ini dikeluarkan arahan membunuh Gubernur di Mesir? Sayyidina Osman kata, memang cok aku, memang aku punya cok mohor, memang aku punya logo kerajaan, tapi surah ini aku tak buat. Surah ini aku tak buat. Orang Mesir tak puas hati. Kenapa kamu suruh bunuh Gubernur kami? Itu yang berlaku, tunjuk perasaan pemberontakan daripada Mesir. Kerana terjumpanya sehelai surat layang yang bercok dan bermohorkan kerajaan Sayyidina Osman. Tak puas hati dengan surat layang itu, tuan-tuan, dibunuh Osman Ibn Affan. Puncanya hanya sehelai surat saja. Lepas tu surat layang ni kadang-kadang kita jangan peduli sangat. Tapi kadang-kadang tak peduli pun, daripada sehelai itu boleh jatuh satu kerajaan, boleh bunuh satu manusia, malah boleh mengakibatkan ratusan ribu terbunuh hanya kerana surat layang. Tuan-tuan yang mana rajin tulis surat layang, berhati-hati. Ataupun kalau tuan-tuan dapat surat layang, tuan-tuan bakar ya. Jangan sampai dipanjangkan surat itu. Jadi macam Usman, bila dia mati kerana surat layang, berapa ratus ribu pula mati selepas itu. Bila berperang Ali, Muawiyah buat rundingan damai. Puak-puak Khawarij tak puas hati dengan Ali, tak puas hati dengan Muawiyah. Bila tak puas hati dengan Muawiyah dan tak puas hati lagi dengan seorang lagi, iaitu Amru bin Al-As. 3 orang ni kena bunuh. Khawarij ambil keputusan 3 orang ni kena bunuh. Ali kena bunuh, Muawiyah kena bunuh, dan Amru kena bunuh. Amru ni siapa? Amru ni Gubernur Mesir, geng Muawiyah. Amru lah yang menjatuhkan Ali dalam mesyuarat. Amru ni bijak berpolitik, jatuhkan Ali. Akhirnya Ali jatuh, naik Muawiyah. Bila 3 orang ni nak dibunuh, maka gerakan membunuhnya dilakukan serentak dalam satu hari, iaitu sebelum sembahyang subuh. Kerana ketiga-tiga orang ini akan pergi sembahyang subuh, dan mereka menghantar beberapa orang untuk membunuh 3 orang ini. Yang pergi sembahyang subuh Ali, yang pergi sembahyang subuh Muawiyah, yang tak pergi sembahyang subuh Amru. Amru selamat sebab tak pergi sembahyang subuh. Itu yang kita hari ni ramai tak pergi, sebab takut kena bunuh. Tak apa uzur Amru hari itu, tak apa uzur dia pun tak pergi. 2 orang ni pergi sembahyang, walaupun tak ngam, pergi juga sembahyang. Ali mati dibunuh, ditikam dia daripada belakang, serang hendak, mati dibunuh. Muawiyah sempat mengelak, berlawan bertumbuk, kalah orang-orang yang nak bunuh dia, kalah. Muawiyah selamat. Jadi 2 selamat, Muawiyah dan Amru selamat, tetapi baginda Ali mati dibunuh. Ini berlakulah tuan-tuan. Selepas itu naik Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan, naik pula anak Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Yazid. Yazid bin Muawiyah naik pula. Orang tak setuju dengan Yazid pula, berlaku lagi peperangan. Siapa yang tak setuju dengan Yazid? Yang tak setuju dengan Yazid jadi ketua ialah cucu Abu Bakar. Cucu Abu Bakar menjadi gubernur di Madinah, gubernur di Mekah. Bila naik Yazid bin Muawiyah jadi khalifah Islam, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam merupakan cucu Abu Bakar, anak kepada Asma binti Abu Bakar. Dia mengisytiharkan Madinah tidak mengikut kerajaan Yazid. Dibuatnya sistem kerajaan kerajaan minoriti. Kami tak setuju sebab pelantikan ini tidak diluluskan. Bila tak diluluskan, ditangkap Abdullah Zubair, nak dibunuh Abdullah bin Zubair ni. Maka Abdullah bin Zubair ni pun lari sampailah ke Mekah. Kerana Allah kata siapa-siapa yang duduk di Mekah nyawanya aman, dia lari ke Mekah, bersembunyi dalam Kaabah. Bila sembunyi dalam Kaabah, ditembaknya Kaabah itu sampai runtuh, kerana nak menangkap Abdullah bin Zubair.
Ini tuan-tuan, hanya kerana surat layang sehelai, Kaabah yang mulia tu kena tembak. Sebahagiannya runtuh. Ditembak kerana nak tangkap Abdullah bin Zubair. Siapa yang tembak? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nabi disebut di akhir zaman, selepas aku mati, ada 2 orang daripada Bani Saqif yang jahat. Sebelum Nabi wafat, Nabi kata akan ada 2 orang yang jahat daripada Bani Saqif. 2 orang tu siapa dia? Yang pertama yang saya sebut tadi, Musalmah Al-Kazzab, Nabi palsu. Dia daripada Bani Saqif. Dan yang keduanya Hajjaj bin Yusuf. Dia juga daripada Bani Saqif. 2 orang ni jahat kata Nabi. Dan 2 orang tu dah muncul dah. Yang seorang ni jadi Nabi palsu, yang seorang ni pula membunuh 120,000 orang tentera Islam, membunuh 120,000 orang Islam, termasuk dibunuhnya sahabat-sahabat Nabi. Dan kemuncak jahatnya Hajjaj ni, ditembaknya Kaabah sampai runtuh. Diruntuhkan Kaabah tu, tinggal sekaki di bawah ni. Lepas dia tembak Kaabah, dia runtuhkan Kaabah, dia buat lain binaan di atas tu. Dia buang binaan yang 6 sebelum daripada itu. Ini yang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dibunuhnya dan digantung Abdullah bin Zubair, mayatnya selama 3 bulan di Mekah. Tidak ditanam-tanam. Zalimnya tuan-tuan, kita ni di Mekah ni, ya Allah, punya ra'i, punya hormat. Tapi dia ni gantung mayat cucu Abu Bakar 3 bulan tak dikebumi, tuan-tuan. Bayangkan apa jadi pada mayat yang 3 bulan tak dikebumi, tergantung di kota Mekah. Mana orang buat umrah nampak semua. Siapa lawan kerajaan tu dia, aku gantung macam tu. Sampailah mak Abdullah bin Zubair yang masih hidup, Asma binti Abu Bakar. Mak dia datang. Mak dia nak buat umrah. Bila nak buat umrah, dia tengok mayat anak dia duduk tergantung. Masa tu mak dia tua. Bila tahu saja mak si Abdullah ni datang, anak Abu Bakar ni datang, Asma binti Abu Bakar ni kakak Siti Aisyah, kakak ipar Nabi. Tengok mayat anak kena gantung, mak mana tak sedih, tuan-tuan? Mak mana yang tak sayu hati? Mak tengok anak sunat pun mak menangis. Baru tengok anak sunat. Tengok anak kena gantung, mati tak tanam. Hajjaj tanya kepada maknya, ataupun mak Abdullah ni, Asma binti Abu Bakar, apa pendapat kamu wahai Asma, mayat anak kamu digantung? Asma kata, kamu telah merosakkan dunianya. Kamu bunuh dia, kamu gantung dia, kamu dah merosakkan dunia dia. Patut dia layak hidup, kamu bunuh dia. Tetapi dengan sebab kamu merosakkan dunianya, anak aku telah merosakkan akhirat kamu. Kamu telah merosakkan dunia anak aku, tetapi anak aku telah merosakkan akhirat kamu. Mampulah akhirat kamu rosak. Bila dengar saja akhiratnya rosak kerana bunuh sahabat Nabi ni, diturunkan mayatnya dan dikebumikan mayat Abdullah bin Zubair. Ini peperangan yang berlaku. Selepas itu berlaku pula peperangan pembunuhan 2 cucu Nabi, anak Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Hasan mati diracun dan Sayyidina Husain mati dibunuh di padang Karbala, juga oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. 3,000 tentera Hajjaj mengepung dan membunuh 80 orang rombongan cucu Nabi Husain yang nak menuju ke Iraq di padang Karbala. Ini 80 lawan 3,000. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, habis badan Sayyidina Husain kena tetap, putus kepalanya, putus tangannya, dan selepas dipancung kepalanya disepak-sepak seperti permainan bola oleh tentera-tentera Hajjaj. Tendang kepala cucu Nabi, tuan-tuan. Selepas ditendang kepala cucu Nabi macam bola sepak, diletaknya kepala cucu Nabi ni di dalam talam, dalam dulang, dan dibawa balik kepada Raja Khalifah. Dibukanya tudung, rupa-rupanya kepala. Kata Yazid, aku tak suruh kamu buat macam ini. Yang kamu buat lebih-lebih ni pasal apa? Biasalah tuan-tuan, orang nak dapat pangkat, nak dapat menegak melintang, macam tu lah. Aku tak suruh kamu pancung dia, aku tak suruh kamu buat macam ni. Yang kamu buat pasal apa? Kepala cucu Nabi, tuan-tuan.
Yang ketika Nabi sujud, dia duduk di atas belakang Nabi. Ketika Nabi semayang, Nabi lalu di bawah perut Nabi. Bila Nabi jumpa cucu ni, Nabi dukung tak lepas-lepas, tuan-tuan. Cucu yang Nabi sangat sayang ini dibunuh oleh Hajjaj, dan dimain-main, disepak-sepaknya kepala cucu Rasulullah. Ini puncanya apa? Hanya kerana sehelai surat, tuan-tuan. Sebab tu jangan main-main dengan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini adalah kesan fitnah. Satu saja fitnah jadi berapa banyak, tuan-tuan. Dia melarat. Baik, maka sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah berkhabarkan kepada sahabat-sahabatnya akan berlaku fitnah yang besar selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya begini. An Sa'ad bin Abi Waqqas qala, "Inda fitnati Utsman bin Affan, ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innaha satakunu fitnatul qa'id fiha khairun minal qa'im." Diriwayatkan seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah 10 orang di antara 10 orang sahabat Nabi yang masuk syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang mula-mula meluncurkan anak panah di dalam Islam. Siapa yang mula-mula melepaskan anak panah dalam peperangan Islam, peperangan jihad, peperangan fi sabilillah, peperangan syahid? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam peperangan Badar Al-Kubra, dia tukang pegang panah. Dan dia adalah orang yang mula-mula sekali membunuh musuh dengan anak panahnya. Dan itulah kebanggaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah kebanggaan dia. Tak ada orang yang mula-mula meluncurkan anak panah dalam Islam. Dia dulu buat, tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqas di antara 10 sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Ada yang kata dia nombor 6, ada yang kata dia nombor 7 masuk Islam. Paling awal Sayyidina Umar Al-Khattab, orang yang ke-40. Dia orang yang ke-10 paling awal, top 10 paling awal. Dan dia di antara sahabat Nabi yang paling teruk sakitnya, yang semua orang ingat dia ni nak mati dah. Semua orang ingat nak mati dah. Sampai dia kata dekat Rasulullah, "Wahai Rasulullah, harta-harta aku semua ni aku nak bagi semua kat orang. Aku nak mati dah." Kata Nabi, "Kalau kamu bagi semua dekat orang, kamu nak tinggal apa pada anak kamu? Kamu nak tinggal apa pada anak kamu?" Sebab wasiat pada masa itu, kalau nak wasiat semua pun tak apa. Tidak ada hukum berkenaan dengan wasiat secara terperinci. Dengan sebab Sa'ad bin Abi Waqqas nak wasiatkan seluruh hartanya pada orang Islam, turun ayat Quran. Turun ayat Quran tu, "Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin," sampai habis. Turun ayat berkenaan dengan hukum wasiat. Berapa persen yang boleh dilaksanakan wasiat, berapa bahagian daripada harta yang boleh diwasiatkan, berapa persen pula untuk keturunan yang nak ditinggalkan. Sa'ad bin Abi Waqqas tiba-tiba boleh hidup sihat, tuan-tuan. Dan dia jadi sahabat yang panjang umurnya. Dan dia di antara sahabat Nabi yang membawa Islam sampai ke negeri China. China tu, tuan-tuan, lebih awal masuk Islam daripada orang Melayu. Cina masuk Islam dengan buah tangan dakwah daripada sahabat Nabi. Cina orang yang paling awal masuk Islam, lebih awal pada kerajaan Melaka dan kerajaan Terengganu. Itu kita kena faham. Sebab ada orang sebut masyarakat kita ni berbilang bangsa. Cina pun ada, India pun ada. Mana boleh terima Islam? Mana boleh buat Islam? Sebab kita ni masyarakat berbilang bangsa. Orang Cina ada, orang India ada. Kalau kata Islam tak sesuai pada orang Cina, kenapa orang Cina di negeri Cina ambil Islam lebih awal daripada tanah Melayu?
lebih awal daripada para mesuara, lebih awal daripada batu bersurat Terengganu. Kita masuk Islam 1400, baru 500 tahun, baru 600 tahun orang Melayu Islam. Tetapi Cina masuk Islam zaman sahabat. Jadi siapa yang kata Cina tak sesuai dengan Islam? Kalau kata Cina tak sesuai dengan Islam, kenapa orang di Cina lebih awal terima Islam daripada kita? Begitu juga Islam di India lebih awal daripada Islam orang Melayu. Malah pedagang-pedagang daripada India dan Arab lah bawa Islam ke Melaka. Kalau kata orang India tak terima Islam, kenapa mereka dapat Islam lagi awal daripada kita? Masjid-masjid di India 1000 tahun, 1000 tahun masjid di India. Kita masjid di China tu berapa ratus tahun. Masjid China di Melaka berapa ratus tahun baru. Jadi pendapat yang kata umat Islam ataupun hukum Islam tak sesuai dalam masyarakat berbilang bangsa, tak betul. Sebab orang Cina di China dan orang India di India lebih awal memeluk Islam daripada kita orang-orang Melayu. Macam mana mereka boleh terima Islam lebih awal pada kita? Tiba-tiba kita kata tak sesuai sebab berbilang bangsa. Baik, Sa'ad bin Abi Waqqas yang saya katakan tadi adalah penasihat lembaga panel syura. Di zaman dulu dia ada majlis syura. Majlis syura nak lantik ketua. Majlis syura nak menentukan di mana nak pegang. Majlis syura nak menentukan hala tuju apa yang nak dibuat dalam sebuah negara Islam. Ada majlis eksekutifnya yang kita sebut sekarang ni jemaah menteri lah, ataupun jemaah lembaga penasihat, ESCO kalau peringkat Perak ataupun peringkat negeri ni ESCO lah, ada ESCO nya. Kalau peringkat parti dipanggil majlis syura. Sekarang ni dia ada lembaga penasihat Perdana Menteri pula, ada pula lembaga tu. Lembaga ni dah wujud zaman Nabi dulu lagi, dipanggil sebagai mesyuarat ahli syura. Dan ahli syura yang paling kanan sekali ialah Sa'ad bin Abi Waqqas selepas kewafatan Rasulullah. Mana-mana Abu Bakar ke, Umar ke, Uthman ke, Sa'ad bin Abi Waqqas lah mesti ada dalam lembaga penasihat itu. Kerana ilmu yang dia banyak, kerana keilmuan yang dia ada, kerana hampirnya ia kepada Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dalam apa-apa jua keputusan dan dalam apa-apa jua peperangan. Baik, kata Sa'ad bin Abi Waqqas telah berkata, pada waktu berlaku fitnah kena bunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, khalifah Rasulullah yang ketiga. Bila mati Sayyidina Uthman, dia masih hidup. Bila Uthman mati, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup. Dan Sa'ad Abi Waqqas memberi komentar bila Uthman mati dibunuh. Kata Sa'ad, bila orang tanya, apa pendapat kamu tentang kematian Uthman? Kata Sa'ad, aku naik saksi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia di atas jalan yang berlaku kepada Uthman. Kata Sa'ad, sebenarnya Nabi dah bercakap tentang kematian Uthman. Uthman adalah menantu kepada Rasulullah, menantu 2 kali. 2 anak Nabi berkahwin dengan Uthman. 2 anak Nabi kahwin dengan Uthman. Mati seorang, nikah lagi seorang. Mati seorang, kahwin lagi seorang. Mati juga yang nombor 2. Bila mati yang nombor 2, Nabi kata, kalaulah aku ada lagi anak perempuan, akan aku kahwinkan dengan kamu wahai Uthman. Tapi anak aku dah tak ada dah, habis dah. Aisyah, Fatimah kahwin dengan Ali. Tak ada dah anak perempuan. Kalau ada lagi, aku bagi kat kamu, suruh kahwin. Maknanya menantu 2 kali. Kalau tuan-tuan lah, anak darah tuan-tuan mati, agak-agak nak bagi dah anak lagi seorang pada menantu. Fikir-fikir dah tengok. Pasal apa yang dia nak bagi lagi? Pasal apa yang Nabi nak bagi? Pasal baiknya Uthman. Pasal baiknya Uthman, puak mertua ni kata, kalau ada lagi anak, aku bagi kamu. Baik macam dia pun kena bunuh. Kata Sa'ad, akan berlaku satu fitnah yang besar dan hawa biru yang tiada bandingannya.
Kata Nabi, Sa'ad bagi tahu akan berlaku satu pembunuhan, akan berlaku satu fitnah besar yang tak ada bandingan. Inilah dia berlakunya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Mati saja Uthman, akan berlakulah malapetaka yang lagi besar. Dan Nabi pesan, bila berlaku kematian Uthman, akan berlaku lagi malapetaka yang besar. Nabi kata, kalau berlaku malapetaka itu, lebih baik kamu duduk. Jangan kamu campur tangan dengan malapetaka itu. Ini Nabi pesan, siap-siap ya, tentang peperangan itu. Nabi kata, duduk elok-elok. Yang mana ada kambing, belah kambing. Jangan sibuk-sibuk dengan perang. Yang mana tak ada kerja apa, duduk dalam gunung, atas bukit, terus ada campur. Yang mana ada pisau tajam-tajam, parang tajam-tajam, pi guna hak tumpui, pi guna kayu pun tak apa. Nabi pesan, jangan berperang sama-sama Islam. Sampai Nabi kata, kalau pedang di rumah kamu nu tajam, kamu pi ambil pedang tu, kami pukul di batu sampai pedang tu tak boleh pakai. Kalau pedang di rumah kamu tu tajam, dulu kamu duk perang, duk lawan orang kafir, guna pedang itu, bila berlaku peperangan sama-sama Islam, jangan kamu ambil pedang kamu tu untuk bunuh sama-sama Islam. Ambil pedang kamu, kamu pukul di batu sampai jadi rosak pedang kamu. Lebih baik daripada kamu campur tangan. Nampak sangat Nabi ni suruh kita jaga-jaga. Jangan campur tangan bila berlaku pergaduhan sama-sama Muslim. Duduk lebih baik daripada berdiri pada waktu berlaku fitnah. Sesungguhnya, apabila berlaku pembunuhan seperti Sayyidina Uthman itu, kemudian duduk bercampur gaul, bercakap, membincangkan huru-hara, nescaya mendapat bahaya dosa. Tetapi tidaklah seperti bahaya dosa yang terdiri daripada mau berjalan mengusahakannya, bahkan ringan sedikit daripadanya. Oh, dia kata, tuan-tuan, duk berbincang, duk menyembang, paksa itu pun dilarang, dapat dosa. Tetapi dosanya taklah besar macam mana dosa orang yang buat. Kita duk bincang, duk menyembang, duk cakap tu pun dosa juga, tapi taklah sebesar dosa orang yang membuat, membunuh. Maka apabila berdirinya mau mengusahakan hal fitnah itu, maka dapat dosa lebih daripada masa duduk, dengan sebab niatnya mau masuk mengusahakan itu. Tetapi tidaklah berdiri mau mengusahakan itu lebih besar dosa daripada berjalan, bahkan terlebih ringan daripadanya. Baik, Nabi sebut tentang hadis ini, tuan-tuan, tentang orang yang duduk. Bila berlaku fitnah, dia duduk. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, berjalan. Yang keempat, yang pergi buat. Yang mula-mula siapa? Yang mula-mula orang yang mula rancang. Dia tak buat pun, dia rancang saja. Yang keduanya, orang duk bincang. Yang ketiganya, orang yang bangun. Yang keempatnya, orang yang berjalan. Yang kelimanya, orang yang pergi buat. Semakin hampir kepada fitnah itu, semakin besar dosanya. Semakin kita dekat dengan benda dosa, semakin besar dosa kita. Kita rancang, satu dosa lain. Kita bincang, dosa lain. Kita buat, dosa lain. Kita pergi turut sama dalam benda fitnah, dosa lain. Dia mengikut kepada setakat mana dekatnya kita dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Ini yang kita tengok pada satu-satu benda maksiat. Setakat mana sumbangan kita dalam maksiat itu. Mungkin dalam hati kita reda, kita setuju dengan maksiat. Tak apalah, biasalah benda sekarang ni. Nak kata apa, budak-budak pun suka, dia kita pun kena suka lah, nak buat macam mana kan. Tu maknanya dia reda. Setakat reda dapatlah. Kalau dia buat usaha yang lain, usaha yang lagi dekat, usaha yang lagi besar atas perbuatan maksiat tadi, makin besarlah dosanya. Baik, kata Nabi, orang yang berdiri lebih baik daripada berjalan untuk membuat dosa, atau berhadap pergi masuk. Kerana berjalan itu lebih hampir dan lebih segera menyampaikan kepada fitnah. Dan berjalan
Pergi lebih baik daripada berlari pergi, sebagaimana sabda Nabi, wal mashi khairun minas sa'i. Artinya dan berjalan itu lebih baik daripada berlari pergi buat, kerana dengan berlari bertambah segera masuk dalam fitnah dan sangat segera menaikkan hawa biru dan gempar. Ini yang saya sebutkan tadi. Dalam bab satu fitnah, apa sumbangan kita untuk fitnah itu? Semakin hampir kita kepada fitnah itu, semakin besar dosa kita. Apa dia fitnah? Saya sebut dah pada tuan-tuan. Fitnah tadi ialah sebarang jenis dosa, sebarang jenis maksiat, sebarang jenis kata-kata yang tak betul, tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Baik, yang terakhir, masuk fitnah itu berdarjat-darjat dosanya. Telah berkata ulama, adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Contoh bagi semua kejadian dosa masuk dalam fitnah itu ada berdarjat-darjat, berlapis-lapis. Yang paling hampir dengan dosa, yang paling hampir dengan fitnah, dialah paling besar dosanya. Apa dia fitnah? Judi itu fitnah lah. Judi itu fitnah. Siapa yang paling besar dosanya? Tuan punya judi. Lepas tu dia turun. Siapa yang paling kecil dosanya tentang judi ni? Orang yang suka tengok keputusan nombor ekor. Walaupun dia tak tikam, dia suka tengok. Ini nombor kereta aku ni, dia tengok pamak. Tapi dia tak tikam, dia sekadar tengok aja. Itu pun dosa juga. Ataupun orang yang reda pergi tengok orang duk pakat duk beratur. Pada bulan lepas, habis saya ceramah di tempat tuan-tuan ni, saya pergi malam besoknya, saya ceramah di Subang pada bulan lepas. Jadi saya tinggal ada satu hotel di situ. Di bawah hotel ni kedai nombor ekor. Patutlah ramai, saya nak masuk tu ramai. Ingatkan penuh hotel tu, rupanya hotel tak penuh, kedai nombor ekor tu penuh. Ramai tuan-tuan. Berbagai-bagai bangsa, keturunan, Melayu, Indonesia, Cina, India, macam-macam bangsa. Yang Melayu pakai semua pakai helmet. Itu tanda-tanda orang Melayu. Jadi selepas mereka ni, saya pakai jubah, pakai serban, pakai jubah, pakai serban, duduk tepi hotel, duduk tunggu sahabat main ambil kereta. Saya tengok ada apa tuan-tuan. Rupanya nombor ekor ni tuan-tuan, dia mengeratkan silaturahim. Sebab itulah dia tidak diharamkan sepenuhnya. Ya boleh, dia kebaikan dia ialah mengeratkan silaturahim. Orang Cina, orang India, Melayu elok duk bincang tengok, tak bergaduh apa pun tuan-tuan. Elok tuan-tuan ya. Bangla masuk, orang Indo masuk, tak faham bahasa pun, tapi bahasa nombor dia pun faham. Itulah kebaikan nombor ekor. Kebaikan judi, mengeratkan silaturahmi. Dan di sebelah kedai nombor ekor tu pula ada satu Cina buka satu kaunter meja kecil, jual VCD lucah. Orang kita pakai duk kumun tengok, relax je tuan. Bebas ya, seronok. Sebab apa saya kata itu kebaikan nombor ekor? Sebab apa ada kebaikan? Judi ni pun ada kebaikan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, berjudi, bertenun nasib, kan? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Allah sebut, mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya tentang arak dan judi. Jawablah Muhammad, qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'un linnas. Jawablah Muhammad, di dalam judi dan arak itu ada dosa yang besar dan ada manfaat untuk manusia. Nampak ada Allah sebut? Arak dan judi itu adalah benda yang besar dosanya dan ada juga manfaat untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi kejahatannya, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Sebab itulah haram. Allah tak kata judi dan arak tu jahat semua, tidak. Ada kebaikan dia. Tetapi kejahatan arak dan judi lebih besar daripada kebaikan.
Sebab tu orang tanya pada saya, Ustaz ada kebaikan judi? Ustaz ada. Katalah contoh dia, mengeratkan silaturahim. Sebab tu orang sayang nak haramkan judi ni. Itulah kebaikan dia. Tetapi keburukan dia, beribu-ribu keburukan dia. Menipu orang, menindak orang, jadi orang gaduh, jadi orang tak bagi makan anak isteri, jadi perompak, jadi penyamun, tipu orang saja-saja. Keburukan dia lebih banyak daripada kebaikan. Ini disebut sebagai fiqh al-masalih. Tuan-tuan kena belajar ni. Fiqh al-masalih dengan fiqh mafasid. Masalih tu apa? Benda baik. Mafasid tu apa? Benda jahat. Tuan-tuan kalau nak buat satu-satu benda, nak menilai satu-satu benda, cuba tengok berapa kebaikan dia dan berapa keburukan dia. Disuruh dalam agama tu. Judi, apa kebaikan? Mengeratkan silaturahim. Apa kebaikan judi? Beli RM10 kena RM1,000. Itu kebaikan judi. Lagi tak ada. Habis. Keburukan dia. Ya, kebaikan judi. Keburukan judi pula menipu, memerat, menipu, menjadikan orang lupa tanggungjawab, menjadikan orang buat benda syirik, jadi menurun dan sebagainya. Keburukan judi ni 1,000, kebaikan judi 2. Maka bila banyak keburukan, maka hukum dia adalah buruk. Walaupun ada kebaikan itu hendaklah dibuang, sebab keburukan dia majoriti, maka benda itu adalah haram. Tetapi kalau benda itu buruknya banyak, kalau baiknya banyak, buruknya ada 2, tetapi kebaikannya banyak, ambillah kebaikan, tinggalkan 2 yang buruk. Ini dipanggil fiqh al-mafasid dengan fiqh al-masalih. Seperti tuan-tuan mengaji dengan saya, kamu nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke Surau Kemensah. Siapa mengajar? Ustaz Kazim. Wish, dia tu tak tahu belah mana tu. Umpamanya, dia tu tak tahu belah mana. Saat dia tibai kita, saat dia sokong kita, aku tak tahu dia belah mana, tak usah duk pergi. Dia mula dah. Jadi tuan-tuan kena ambil fiqh al-masalih dengan fiqh al-maqasid, mafasid. Apa keburukan Ustaz Kazim? Apa keburukan dia? Tak tahu belah mana. Tak tahu keburukan dia. Satu aja, dia tak tahu belah mana. Okey, kebaikan dia apa? Kebaikan dia apa? Dia mengajak tak mengantuk umpamanya. Dia mengajak senang faham. Dia mengajak benda yang kita tak tahu lagi. Dia mengajak banyaknya kebaikan dia. Ambillah yang kebaikan. Yang satu ni tolak. Barulah aman hidup. Ini dipanggil mafasid dengan masalah. Tapi setengah orang dia tak faham. Dia tak tengok yang baik banyak ni. Dia cuma tengok satu je. Pasal saya buka internet. Saya tengok cerita pasal Ustaz Kazim ni banyak. Yahoo ada, Google ada, YouTube ada, semuanya ada loh. Ustaz Kazim nikah 3 apa ada? Ada satu komen, dia kata Ustaz Kazim ni bagus, ilmunya banyak, huraiannya terang, tetapi aku tak respect dia. Ada satu saya baca, apa nama lupa lah tuan-tuan dia punya tu. Saya baca, tak apa, dia tu pendapat dia. Saya tak sangka lah yang saya ni banyak lah internet. Ke glamour juga lah saya. Saya bercadang nak buka laman blog juga lah. Buat blog juga senang tuan-tuan, bincang-bincang apa-apa. Bila saya baca, dia kata Ustaz Kazim ni bagus, huraiannya bagus, semua bagus, tapi dia ni belah mana soalannya. Dulu aku minat dekat dia lah, aku tak hormat dia dah, aku tak mengaji dengan dia dah. Rugi. Satu aja keburukan saya, tak tahu belah mana. Dia tak tahu belah mana ke tak faham apa saya cakap. Kalau dia faham apa saya cakap, dia tahu saya ni belah mana. Tapi pasal dia bingung, pasal dia tak tahu.
Katalah betul-betul tuan-tuan tak tahu saya ni belah mana. Baru satu keburukan saya. Tetapi kebaikan saya ni 100 kebaikan, ambil 100 walaupun ada satu keburukan. Sebab keburukan cuma satu. Inilah dipanggil sebagai fiqh al-awlawiyat yang kita kena belajar. Kalau kita dapat menilai yang macam itu, elok. Kalau orang itu ada 100 keburukan, satu kebaikan, tinggalkan kebaikan dia, ambil hukum buruk benda itu buruk. Macam judi tadi. Judi ada satu kebaikan, tetapi keburukannya 1000. Ambil keburukan, haram judi itu. Walaupun ada kebaikan. Begitulah dengan benda kebaikan. Kalau dia ada satu keburukan, tapi dia ada banyak kebaikan, ambil kebaikan itu. Keburukan tu buat-buat tak nampak sudah. Ini kaedahnya. Orang sekarang dia tak mau belajar benda-benda itu. Dia tak faham ke, dia tak reti ke, dia tak belajar ke, payah. Dan akhirnya siapa yang jadi rugi? Siapa yang jadi tak elok? Adik tuan-tuan, sama-sama fikir. Sama-sama kita ingat balik. Dalam ilmu, dalam pengajian, dalam banyak-banyak benda yang kita mengaji ni, kita kena banyak terbuka. Terbuka di sini maknanya kena banyak berfikir. Bukan sekadar kita mengaji saja, tapi kita kena buka minda kita, buka perasaan kita, buka sifat keterbukaan. Bila kita tak boleh menerima satu-satu pendapat ataupun satu-satu pengajian, yang mana kadang-kadang pengajian itu pula menjurus ke arah hadis dan Quran, lagilah satu masalah yang besar. Jadi kalau benda itu datang daripada Quran dan hadis, wajib kita setuju. Walaupun pada setengah tempat kita kata ish. Macam ni, macam yang kita duk baca sekarang ni, kalau berlaku bergaduh sama-sama Islam, Nabi kata jangan campur tangan. Berapa ramai tak setuju? Berapa ramai tak setuju? Mana boleh ustaz kita? Nabi kata lah. Ni bukan saya kata, ni Nabi kata. Walaupun di kalangan kita ni tak setuju. Bila berlaku sama-sama Islam bergaduh, Nabi kata kamu duduk tu lebih baik daripada kamu bangun campur tangan. Berapa ramai tak setuju dalam bentuk politik kita sekarang? Berapa ramai yang tak setuju dengan? Tapi nak buat macam mana? Bukan saya kata, ini ialah hadis Nabi. Hadis ini bukan cerita tentang Uthman mati kena bunuh saja. Hadis ini menceritakan tentang bila berlaku krisis di antara umat Islam, di antara sama-sama bangsa kita, di antara sama-sama Muslim kita, cari jalan macam mana nak damaikan mereka. Bukan cari jalan, hang nak masuk belah ini, aku nak masuk belah ini. Akhirnya dia akan jadi makin melarat. Nabi suruh ambil jalan supaya damaikan mereka. Wa aslahu baina akhawaikum. Tapi berapa ramai yang takkan setuju dengan apa yang saya cakap? Padahal bukan saya cakap. Yang cakap ialah Rasulullah. Yang tu orang tak boleh terima. Dia hanya kata, Ustaz Kazim kata, tak, saya cuma baca hadis Nabi. Tapi orang tak mau setuju. Nak kata apa? Tu yang kata Ustaz Kazim ni belah mana? Bukan saya belah mana, saya belah Rasulullah. Dan kita juga malam ni pun kena ikut yang Rasulullah punya ni, supaya tidak merebak lagi. Bila kita faham betul-betul hadis Nabi ni tuan-tuan, jadi elok kita. Ini bila kita buat juga, umat Islam makin retak. Tak tahu lah tuan-tuan, kalau retak cermin kereta tu, ada doktor cermin, tu pun garanti 2 tahun ni. Tu pun kalau dia garis sikit tu boleh lah dia gam balik. Kalau dah retak 1000 dia nak gam apa, dia kata tukar baru lah cermin tu. Sebab tu jangan biarkan dia bertambah retak. Yang Nabi buat macam ni supaya tidak bertambah retak umat Islam, supaya umat Islam makin kuat. Baik, tak mana nak habis ni, tak jumpa penamat lagi ni, 9 suku lah ni. Baik, kata setelah ni dalam kitabnya Irsyadus Salik, dan bermula maksud hadis dalam masalah 145 tadi, iaitu orang yang ada menyertai fitnah itu pada segala kedudukannya, semuanya mempunyai darjat-darjat dosanya. Mungkin kita sekarang ni ataupun dulu, kita memang tak tikam nombor ekor. Memang tuan-tuan tak pernah tikam. Saya bersyukur pada Allah Ustaz, saya tak pernah tengok nombor ekor, tak pernah tikam nombor ekor. Bagus.
Tetapi kamu menyokong orang yang bagi lesen nombor ekor. Di situlah sahamnya. Di situlah terkena sahamnya. Memang tuan-tuan tak pernah tengok dalam surat khabar keputusan 4 nombor ekor. Memang tuan-tuan tak pernah menikam nombor. Tetapi dosa kita apa? Orang yang tikam tu mesti ada kedai untuk menikam. Kedai tu pula mesti ada lesen untuk buat kedai nombor ekor. Lesen tu pula mesti ada orang bagi. Dan orang yang bagi lesen tu mesti ada orang pilih supaya dia bagi lesen. Dan kita lah orang yang pilihnya. Dulu lah ada dah. Contoh lah saya buat nak. Jadi kita saham kita tang mana? Saham kita tang situ. Tang tu. Tang situ, 2 garisan tu. Dah Ustaz, saya pangkah dia Ustaz bukan kerana untuk dia meluluskan lesen judi tu Ustaz. Memanglah, tapi dia dah buat share sekali dah. Tu yang kali ni saya tak pangkah dia dah. Tak apa, selamat lah. Tapi persoalan dia itulah dia, mengikut darjat masing-masing. Tapi Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya pangkah pun tak. Oh bagus. Saya daftar pun tak Ustaz. Oh. Jadi saya tak ada apa Ustaz no. Wallahu a'lam lah. Tang mana pula kedudukan kamu. Mungkin kita tak pernah pangkah, kita tak nak daftar, tapi kalau kita syukur, kita seronok dengan orang kena nombor ekor. Kita seronok. Baik, kereta baru mat. Aku tikam nombor kena. Aku beli kereta baru. Oi. Cantik kereta ni mat. Tuan-tuan puji kereta nombor ekor dia. Tang situ pula sahamnya. Ya, tang situ pula. Ataupun tuan-tuan memang tak puji, tuan-tuan dijemput pergi ke rumah dia sebab dia buat doa kesyukuran. Ini tuan-tuan dapat dosa makan kenduri dia sebab dia syukur dia dapat kena nombor ekor. Jadi semakin jauh lah kita dosanya. Tetapi kalau kita direct secara langsung, semakin besar dosanya. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada dosa-dosa ini tuan-tuan. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan. Penat lah, 1 jam setengah lah. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya menyampaikan salam Ustaz Zuhair, tuan imam kita yang sekarang ni uzur, sakit ya di rumahnya, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan yang mana nak ziarah dia, bolehlah ziarah, dan saya pun nak ziarah dia selepas ini lah. Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.